yang boleh merosakkan nilai ibadah kita kepada Allah. Tapi pada waktu yang sama Allah juga berikan kita fadilat-fadilat kelebihan yang boleh kita raih. Sama ada dengan amalan-amalan membaca Al-Quran, sama ada kita rebut waktu-waktu ketika kita sahur, begitu juga dengan bersedekah dan yang lain-lainnya. Jadi di sini tidaklah semuanya kita nampak negatif sahaja. Begitulah yang Allah Ta'ala ingin uji. Tapi satu perkara bahawa kadang-kadang memang lumrah kita manusia. Ada kalanya yang tak boleh itu kita terlanjur pula lakukan. Tak sengajalah ataupun kadang-kadang mungkin sengaja. Tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu amat luas. Saya sebutkan satu contoh. Sebab ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Ini riwayat hadis tentang sahabat yang ketika dalam bulan Ramadan melakukan hubungan seksual suami isteri. Ini saya nak gambarkan pertama sekali, walaupun mereka ini kedudukannya sahabat, tapi lumrah manusia ada melakukan kesilapan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin jadikan sebagai satu sandaran hukum panduan kepada umat-umat yang datang selepas baginda sallallahu alaihi wasallam ini, selepas daripada zaman baginda dan sahabat, untuk menunjuk bahawa ada kalanya berlaku kesilapan dan ada pula jalan keluar daripada kesilapan tersebut. Tak adalah terus dianggap tadi seperti seorang sahabat ini bila dia bertemu Rasulullah, dia kata halaktu ya Rasulullah, binasa aku ini ya Rasulullah. Dia menganggap dia dah lakukan satu dosa besar, macam tak ada harapan lagi lah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa-rasanya Allah tak akan ampunkan dia, habislah aku ni. Ya? Dia datang Rasulullah, dia beritahu, dia mengadu, halaktu ya Rasulullah. Wa ma ahlakaka? Maka kata Rasulullah, apa yang menyebab engkau ini binasa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Jadi dia kata, pada siang hari Ramadan ini tadi aku telah bersetubuh dengan isteriku. Tahu bahawa perkara itu dilarang. Tahu perkara itu mesti dielakkan, mesti dijauh. Tapi tetap tak dapat nak kawal diri, itu larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tetap juga buat. Ini umumlah. Kadang-kadang apa juga yang Allah Ta'ala larang, kita terbuat. Tak sengaja. Ataupun dah cuba untuk kawal diri kita, dah cuba nak elakkan, tapi masih juga kita tadi terlanjur melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Tapi bila sahabat ini datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada pula kata, engkau ni dahlah tahu perkara ini haram, tak boleh dibuat, tapi engkau juga buat. Apa kena ni? Tak adalah macam gitu. Rasulullah langsung kata, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Jadi bagi nak menenangkan sahabat itu tadi, kita kata relaxlah. Tak ada nak tunjulkan bahawa engkau ni dah bersalah lah. Tak ada nak tunjukkan dalam majlis tu. Jadi orang itu berjumpa Rasulullah, kemudian Rasulullah cuma kata dengan dia, engkau ada tak hamba yang mungkin engkau boleh bebaskan? Ibarat Rasulullah memberikan jalan keluar kepada dia lah. Cara engkau untuk melepaskan diri daripada kebinasaan yang telah engkau lakukan itu tadi, kau ada tak hamba yang boleh engkau bebaskan? Qala la, tak ada. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Maka Rasulullah kata, agak-agaknya engkau boleh tak puasa 2 bulan berturut-turut?
Tak ada hamba, bermakna sahabat ini miskinlah. Jadi Rasulullah kata, agak-agaknya mampu tak engkau kalau disuruh puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, ini puasa 1 bulan je, baru beberapa hari pun dah tak boleh dah. Ini dah suruh sampai 2 bulan berturut-turut dah. Macam mana ni? Ya? Tak ada pula sahabat ini kata, ya Rasulullah, tak logik lah. Dah lah aku tak boleh tahan dalam 1 bulan, ini nak suruh pula 2 bulan berturut-turut. Ya? Binasa atas binasa lah agaknya aku ni nanti. Ya? Tak ada lah. Ya? Jadi dia mengatakan, tak ada, tak mampu. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Agak-agaknya engkau boleh tak beri makan kepada 60 orang yang miskin? Kalau yang pertama satu gambaranlah kedudukannya. Mampu membebaskan seorang hamba. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mana-mana pihak tadi ada hamba tadi, dah dianggap kedudukannya tadi kayalah. Kalau tak ada ini, boleh tak jalan keluarnya untuk berpuasa? Tak memerlukan kepada harta, tetapi kekuatan awak sendirilah. Pun tak boleh. Jadi Rasulullah kata, agak-agaknya boleh tak engkau beri makan kepada 60 orang miskin? Pun perlukan harta juga. Pun tak boleh. Summa jalasa fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamarun. Kemudian laki-laki ini duduk sebentar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datangkan satu wadah bekas yang ada padanya tamar. Faqala tasaddaq bihadza. Orang ni tak ada apa-apa. Tapi bagi nak menebuskan kesalahannya tadi, menenangkan keadaannya tadi, akhirnya Rasulullah sendiri pula yang berikan kepada dia tamar tadi. Dan Rasulullah kata kepada dia, engkau ambil ni, kau sedekahkanlah. Fahal ala afqari minna. Maka dia kata, adakah orang yang paling fakir daripada aku dan ahli keluargaku? Rasulullah berikan benda itu tadi supaya dia boleh carilah mana-mana orang yang miskin dan dia sedekahkan. Tapi dia kata, ya Rasulullah, ada tak agak-agaknya antara 2 gunung Madinah ini orang yang paling miskin selain daripada saya sendiri dan ahli keluarga saya? Artinya, kalaulah nak dibuat perkiraan, yang ada dekat kota Madinah ketika itu, dialah dan keluarga dialah orang yang paling miskin, yang perlukan itu tadi. Fama baina labunaiha hal bui ahwajun hal baitin ahwaju ilaihi minna. Wa dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar orang tu cakap, Rasulullah, tak ada siapa yang lebih miskin untuk saya sedekahkan tamar ini tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jadi ketawalah. Dan hatta badat nawajizuhu, dan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa bila dengar dia kata macam gitu, sehingga urat tali leher Rasulullah kelihatan tadi. Agaknya kelakar betul lah cerita ni. Dahlah dia tahu dia tu miskin, kemudian dia pula terlanjur buat kesalahan, langgar perintah Allah, disuruh cari orang paling miskin supaya dapat dia bebaskan diri dia, tak ada pun. Tapi akhirnya dia sendiri pula yang dapat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah kepada dia akhirnya, izhab, fa'at'imhu ahlaka. Maka Rasulullah kata, kalau begitu kau pergilah dan berilah makan kurma ini kepada ahli keluarga kamu sendiri.
akhirnya ibarat dia tak ada kena apa-apa lah. Tak ada apa-apa kafarah denda ke atas dirinya tadi sebab dia ni dah betul-betul orangnya tadi fakir miskin sangatlah. Tengok kedudukan orang bagaimana. Jadi dalam hal ini saya bawa contoh satu lagi riwayat. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan sesuatu keadaan, Rasulullah masih lagi suruh buat perkara-perkara yang patut dibuat. Tapi kalaulah dia tak mampu, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan anjurkan dia supaya buat yang paling ringan yang mampu dia buatlah kalau masih dia boleh buat. Ini soal nikah kahwin. Maaflah saya sentuh sedikit masalah nikah kahwin. Baik. Dalam satu riwayat, seorang perempuan diceritakan, seorang wanita dalam satu majlis lah, seorang wanita dia bangun dan dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda sudi untuk menerima dia menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tak ada kita kata macam mungkin orang anggap perempuan murahan ke, tak ada harga diri ke, tak malu ke. Siapa yang tak nak untuk menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agaknya? Siapa yang tak nak? Satu kemuliaan. Satu derajat yang paling tinggi. Jadi wanita ini sampai ke peringkat tak apa. Saya tawarkan, saya offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi isteri saya. Dalam hal ini saya lari sedikit tentang seorang sahabat wanita lain lagi, ya. Tentang ini saya nak sebut tentang bagaimana mulianya menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun secara fizikalnya tak ada sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Hindun. Bapaknya terkenal dalam sejarah Abu Sufyan. Ya. Yang memang pada awalnya sebelum dia Islam pada hari pembukaan kota Makkah, antara orang ternama Quraisy. Kedudukannya tinggi, mulia. Tapi dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada anak perempuan namanya Hindun. Hindun ini berkahwin. Hindun ini telah memeluk agama Islam lebih awal lagi. Ya, antara orang-orang yang awal memeluk agama Islam dan antara orang-orang awal yang berhijrah ke Habasyah. Kerana tekanan yang mereka hadapi dari dekat Makkah. Dalam riwayat mengatakan apabila Hindun dengan suaminya, rombongan yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib, dia ketika itu katanya sedang mengandung. Ya? Tapi tetap dia pergi berhijrah daripada Makkah ke Habasyah. Kerana di Habasyah, rajanya An-Najasyi itu adalah Ahlul Kitab. Di sana katanya dalam riwayat, suaminya akhirnya bertukar agama. Daripada Islam menjadi Nasrani. Ya? Sebab di sana Ahlul Kitab pengaruhnya lebih luas. Ya? Sama ada Nasrani ataupun Yahudi. Jadi suaminya tukar agama. Kekal Hindun seorang diri. Kalangan keluarga tak ada lah. Tapi kemudian datangnya berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hindun dan akhirnya kemudian
bernikah dengan Hindun. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dekat Habasyah. Tak ada. Tapi telah pun diwakilkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Raja Najasyi tadi untuk melakukan pernikahan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata nikah jarak jauh. Secara fizikal Rasulullah tak ada dekat Habasyah. Tapi Rasulullah bernikah dengan Hindun dekat sana. Dan Raja Najasyi ini katanya tadi telah pun mengeluarkan mahar ataupun mas kahwin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan mahar bagi Hindun. Akhirnya raja ini memeluk agama Islam. Bahkan dalam majlis itu katanya dia sudah pun memeluk agama Islam. Tapi ini saya nak beri gambaran bahawa mulianya kedudukan, walaupun Rasulullah tak ada dekat sana, tapi bila dah menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerimaan masyarakat terhadap Hindun dah berbeza dah lain dah. Tahu itu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa hormatnya perlu dijaga walaupun tak ada dekat sana. Jadi balik kepada wanita yang menawarkan dirinya menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila dengar itu Rasulullah tak jawab. Kita kata kalau perempuan diam, dia ditanya setuju tak nak kahwin, kita kata perempuan itu setujulah sebab dia diam kan. Kalau dia tak nak, dia kata dia tak nak. Tapi bila Rasulullah diam, perempuan ini offer dia nak kahwin, agak-agaknya Rasulullah nak ke? Boleh tak kita buat hukum sama macam perempuan yang diam, artinya dia setuju. Rasulullah diam pun Rasulullah setuju nak kahwin dengan perempuan tu? Tak adalah. Rasulullah maknanya Rasulullah tak nak lah. Tapi tak nak sampai kecilkan hati perempuan tu. Rasulullah diam saja. Katanya sampai 3 kali. Akhirnya salah seorang sahabat yang ada dekat situ, kemudian dia kata, ya Rasulullah, kalau engkau tak ingin, agak-agaknya engkau kahwinkan aku dengan dia, boleh tak agaknya? Dia pun tak malulah kan. Peluanglah ada wanita yang inginkan Rasulullah, tapi Rasulullah tanda, tapi tak apalah, saya boleh jadi gantinya. Apa caranya? Boleh tak? Jadi dia pun berikan pilihanlah kepada wanita tersebut. Tanya Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini tadi, Rasulullah kata, hal indaka min syai'in, engkau ada apa-apa tak? Ini artinya Rasulullah tanya, engkau nak kahwin dengan dia perlukan mahar, mas kahwin, engkau ada apa-apa tak nak kasih? Qala la, dia kata tak ada apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah kata, izhab fatlub walau khatiman min hadid, pergi engkau cari, walaupun yang engkau nak berikan dia itu nanti hanyalah cincin besi pun tak apalah. Mungkin dianggap itu yang paling minimal lah. Yang paling kurang sekali kalau engkau boleh berikan cincin besi, berikanlah. Carilah dulu. Fazahaba fatalaba thumma jaa faqala ma wajadtu syai'an wala khatiman min hadid. Dia pun pergi. Dia cari. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, ma wajadtu syai'an, tak ada dapat satu pun ya Rasulullah. Tak ada juga cincin daripada besi ataupun yang lain, tak ada pun. Faqala hal ma'aka minal Qur'ani syai'un, maka Rasulullah kata, agak-agaknya ada tak bersama engkau ini sesuatu daripada Al-Quran? Qala ma'i surah kaza wa surah kaza, maka dalam riwayat mengatakan sahabat itu berkata, aku tahu surah ini, surah ini. Qala izhab faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Quran, maka Rasulullah kata, pergilah kerana aku telah pun mengawinkan engkau dengan perempuan ini apa yang engkau ada daripada Al-Quran itu tadi. Itulah mas kawinnya. Apa yang kau tahu tentang surah ini, itulah mas kahwinnya.
Jadi yang saya nak beri gambaran ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal tertentu cuba berikan jalan keluar. Kalaulah perkara pertama, kedua yang cuba perlu dilakukan tak ada, maka berikan alternatif yang terakhir. Jadi tentang mas kahwin Al-Quran ini, kita tahulah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada Quran yang macam kita ada mushaf ini. Kalaulah sekarang anak-anak muda yang nak kahwin dan dia kata manfaatnya, barakatnya Quran, saya letakkan mas kahwin Quran. Saya punya pandangan tu agak beza sikitlah. Ya, pertama zaman Rasulullah belum ada mushaf. Dan kalau ikut hadis ini yang kita faham, itu bukanlah pilihan pertama. Rasulullah suruh dia cari benda-benda lain dahulu kalau ada. Itulah mas kahwin yang sepatutnya awak beri. Kalau dah tak ada, baru gunakanlah apa yang awak boleh hafal. Sebab awak nak ajar nanti kepada isteri awak daripada surah ini, surah ini, surah ini. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan, Ustaz, saya nak barakah ni, saya nak kelebihan ini, fadilat ini, saya letakkan Quran sebagai mas kahwin. Kadang-kadang jadi bergaduh. Kenapa tak boleh? Okeylah kalau awak nak, awak tulis. Tapi awak tulislah mas kahwin yang lain jugalah. Paling kurang 100 dan sebagainya. Ada tak pula nanti orang kata, Ustaz, 100 pun saya tak ada duit nak bayar ni mas kahwin. Jadi kita kata kahwin tak payah pakai mas kahwin ke? Tak bolehlah. Rasulullah, anak-anak baginda kahwin pun ada mas kahwinnya. Sahabat ini pun Rasulullah kata sekurang-kurangnya ada juga. Simbolik lah kita kata. Jadi masih lagi perlukan. Baik. Jadi ini yang saya nak berikan gambaran lah. Kadang-kadang dalam kita melakukan apa juga ibadah, kadang-kadang kita nak memelihara segala hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu batas-batas hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah juga tahu kadang-kadang hamba-Nya ini tadi ada kelemahan dan kekurangan. Tapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka itu dalam sebuah hadis sahih disebutkan. Maksudnya lebih kurang begini. Apabila seseorang itu berazam, bertekad, pasang niat, dia nak lakukan sesuatu keburukan, kejahatan, mungkar, maka belum lagi dituliskan apa-apa terhadap niatnya tadi. Dan kalau kemudian dia terbuat benda yang dia dah memang pasang niat tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata tulislah satu sahaja dosalah. Tapi kalau kemudian yang dia niatkan awal-awal tadi tak jadi dia buat pula kerana Allah, takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insaf dia, sedar dia tak jadi buat, dia beristighfar, kenapalah pada diriku ini terlintas perkara-perkara yang tak baik ini tadi, maka Allah kata berikan dia pahala. Belum buat, tak tulis. Tapi kalau dia tinggalkan, berikan pahala. Kerana dia tinggalkan ini, tahu dia bahawa dia ada Tuhan yang Maha Penyayang. Akan memberikan keampunan. Tapi kalau pada diri seorang hamba itu dia berazam, bertekad, pasang niat dari awal. Malam tadi insya-Allah saya nak suburkan Masjid Yusof Ishak. Hadir kuliah sekali. Niat itu sahaja telah Allah Ta'ala tulis satu. Kemudian bila nak dekat-dekat subuh tadi, hujan lebatlah. Tak boleh keluarlah. Tak ada kenderaan dan sebagainya. Dah dapat satu dah. Tapi kalaulah dia datang juga akhirnya, susah macam mana pun, kalau senang apatah lagi, maka Allah Ta'ala bila dia hadir di situ, Allah Ta'ala tulis 10 kepada dia. Pasang niat, belum buat, dah tuliskan satu. Kalau dia buat, dia hadir, niat ni lepas keluar, kalaulah ada apa-apa kesempatan nak buat kebaikan, saya buat. Ada orang kemudian, kalau saya bertemu, dia kata saya perlukan duit nak makan ke,
Saya kasihlah. Ya? Kita dah pasang niat daripada awal nak buat kebaikan, Allah Ta'ala tulis. Kalau berlaku, Allah Ta'ala tulis 10 dan dalam riwayat mengatakan Allah gandakan sampai 700 kali dan Allah akan gandakan berlipat-lipat kali ganda. Itulah dia kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kalau ikut logik kita manusia, kalau orang buat salah dengan orang buat baik, patut samalah dia punya derajat. Ya? Satu kesalahan, kalau buat taruh 10. Ya? Tapi tidak. Begitulah kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Allah tahu di mana kekuatan kelemahan hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu sekali Allah tahu jugalah niat masing-masing. Yang awak pasang niat ke, yang awak dah berazam dan tekad ke, Allah lebih tahulah. Ya? Dan Allah akan memberikan ganjaran. Dan bila kita sebut tentang puasa, telah disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Allah Ta'ala kata, okay, saum li, puasa ini khusus untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan berikan balasan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa, Allah Ta'ala kata 700. Kalau Allah nak lebihkan daripada 700, itulah balik kepada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang akan kurang di sisi Allah dengan sebabnya Allah memberikan kepada hambanya tadi kelebihan-kelebihannya. Jadi bilalah kita tak dapat untuk mengelakkan daripada melakukan yang Allah Ta'ala larang tadi, tapi kita balik kepada diri kita dan insaf taubat. Pada waktu yang sama, Allah Ta'ala berikan kita peluang dan ganjaran. Ini yang tadi saya sebutkan tentang niat kebaikan. Jadi apabila kita berazam untuk setiap hari bangun sahur, sunnah Nabi SAW, setiap hari berazam untuk membaca Al-Quran, itulah dorongan-dorongan kebaikan yang akan Allah Ta'ala kurniakan. Balik kepada sahur ini, kita pun dah lepas sahur. Tapi itulah antara fadilat-fadilat, kelebihan, adab-adab yang boleh kita kejar dan kita raih untuk menambahkan lagi amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini. Disebutkan dalam hadis yang kita biasa dengar, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatannya. Ya? Kita tahu, kita dah alami bertahun-tahun kita berpuasa, kita bersahur, walaupun kita makan sedikit, tapi tentu ada barakahnya. Kekuatan fizikal yang ada pada walaupun makan sedikit. Dan pada waktu yang sama, inilah yang sering banyak ulama sebutkan, keberkatan pada sahur bukan hanya terletak kepada makan yang kita santap itu tadi, tapi pada waktu yang sama kita manfaatkan waktu-waktu istijabah. Ya? Waktu-waktu sepertiga malam sehinggalah tibanya menjelang subuh tadi. Itulah waktu-waktu yang kita manfaatkan, sama ada dengan qiyam ke, sama ada dengan membaca Al-Quran ke, hatta dengan zikir dan doa sekalipun. Ya? Itulah keberkatan yang ada bersama dengan sahur itu tadi. Ada kalanya sahur itu menjadi pendorong untuk kita bangun. Kalau kita di luar bulan Ramadan, kadang-kadang tak terdorong nak bangun. Payah, sukar. Tapi begitulah, kalaulah ada padanya sahur, itulah yang membantu. Dan lazimnya kita tahulah bila sahur ini, yang bangun dulu siapa? Isteri kita. Maknya anak kita yang bangun dahulu. Dan dialah yang akan lazimnya kejutkan kita dan juga anak-anak. Dan di sinilah saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, rahimallahu rajulan idza qama minal laili fa shalla. Allah merahmati seorang laki-laki, disebut dalam hadis ini laki-laki,
Apabila dia bangun malam, dia solat. Dan dia dah solat, kemudian dia bangunkan isteri dia. Kalau isterinya tak nak bangun, maka dia pun akan renjiskan air ke wajah isterinya. Dan disambung hadis itu, Allah merahmati seorang perempuan, maksudnya isteri. Apabila dia bangun malam, kemudian dia solat, kemudian dikejutkan suaminya. Kalau suaminya tak nak bangun, maka dia akan renjiskan air ke wajah isterinya, suaminya. Ya. Jadi ini yang disebutkanlah tadi, keberkatan yang ada kerana salat malam. Saling bantu membantu suami dan isteri lah. Bukankah memang ini yang kita inginkan dalam hidup berumah tangga? Suami dan isteri saling bantu membantu dalam perkara-perkara yang baik. Tak ada nafsi-nafsi, aku, engkau lah. Tak adalah. Nak sama-sama bahagia dunia, bahagia akhirat. Nak sama-sama hidup bersama di dunia dan insya-Allah di syurga nanti. Jadi sama-samalah buat amal ibadah bersama. Ya? Jadi siapa-siapalah ikutlah. Kalau siapa yang bangun dulu, sama-sama bantu kejutlah. Ya? Tak ada pula istilahnya kalau suami rasa isteri tak nak bangun, alah pedulikan dia lah. Ya? Ataupun kata kesian dia, penat dia. Ya? Kadang-kadang isteri ni perlukan sokongan daripada suami. Ya, dorongan. Jadi dalam hal-hal yang tertentu perlu ada yang disebutkan bantu-membantu dalam kebaikan. Ini contoh yang Rasulullah berikan dalam ibadah. Sama jugalah dalam apa-apa urusan kehidupan dalam hidup berkeluarga, berumah tangga. Peranan suami tadi pun mesti ditunjukkan. Ambil peduli, sama-sama libatkan dalam urusan rumah tangga dan anak-anak. Ya, bukan hanya satu pihak, isteri sahaja. Saya yakin alhamdulillah lah, suami-suami yang ada semuanya tadi mainkan peranan dengan baik. Saya sebutkan begini kerana bila saya berhadapan dengan kes-kes suami yang apply nak kahwin dua, nak poligami, kadang-kadang isteri mengadulah. Ya, anggap bahawa suaminya macam tidak hargai segala pengorbanannya sekian lama. Ya. Dah sama-sama hidup 35 tahun. Anak dah 2 kahwin, dah besar dah. Tinggal seorang saja. Tapi suami tadi katanya tadi sepanjang hidup tadi seperti tidak ada dalam kehidupan anak-anak. Ini katanya isteri lah. Betul ke tidak, kita tak siasat, tak persoalkan. Cuma ini luahan hati seorang isteri. Sama ada dia memang kecewa, marah suaminya nak kahwin, maka dia bawa cerita ke wallahu alam. Tapi ini yang dia sebut-sebutkan. Dan ini bukan satu saja kes-kes yang macam gini yang kadang-kadang isteri luahkan. Ya, hampir banyak juga yang macam gitu bila tiba kes-kes suami nak kahwin lagi, ini luahan hati seorang isteri. Ya. Dan anak-anak pun dia kata macam gitu. Dia anggap bapaknya ada seperti tidak ada pun, dia kata macam gitu. Ya. Jadi inilah yang kita tidak mahu berlaku dalam hidup berumah tangga pasangan suami isteri. Ya, segala-galanya pandailah isteri uruskan. Tetapi mesti juga di sana ada penglibatan aktif daripada seorang suami dan juga seorang ayah. Jadi isteri punya peranan yang besar. Sebab itu bila tiba soal-soal perceraian, maaf saya sebut sedikit saja. Bila bercerai akan ada satu istilah namanya mut'ah. Suami kena bayar mut'ah kepada isteri. Kadang-kadang suami ini rasa tidak adil yang saya ni kena bayar mut'ah kepada isteri saya. Ya? Saya dah kasih dia makan, pakai, lengkap segala-galanya sepanjang hidup berumah tangga. Dah bercerai pun dia nak dapat duit lagi. Ya? Ini yang ulama' memang daripada dulu dah bahaskan, dah ada sebab Al-Quran ada sebut wa matti'uhunna, dan berikanlah mut'ah kepada isteri-isteri kamu. Ada disebutkan, ya. Right. Cuma satu aspek,
Ini secara logiknya lah. Di Singapura, orang yang boleh apply rumah HDB bujang ada batas usia tertentu lah. Kalau dia seorang saja, ya, ataupun dia mungkin ada mak dan sebagainya. Tapi kalau dia dah berkahwin, automatically dia dah dapat hak untuk beli rumah. Ya. Jadi di situ lihatnya peranan besar sama ada daripada perempuan yang menjadi isteri dia ataupun si suami yang menjadi laki-laki yang menjadi suaminya. Kalau seorang-seorang saja, isteri kata belum beli. Tak ada unit rumah, tak ada unit keluarga yang membolehkan awak apply rumah, melainkan awak dah umurnya 30 lebih ke. Ya. Tapi bila dah berkahwin sahaja, istilahnya dah ada macam hak lah. Jadi ertinya tadi, di situlah peranan awal isteri telah berikan kepada seorang suami. Ya. Kemudian bila dah ada rumah ni, isteri suami keluar kerja dan sebagainya, siapa yang menguruskan soal rumah ini tadi? Majoriti lah kita kata lazimnya isteri yang akan uruskan. Rumah itu tidak akan kita kata kemas, hidup suasananya tadi terpelihara kalau tanpa ada orang yang menjaga rumah tersebut. Di sinilah peranannya yang isteri mainkan dalam hidup berumah tangga. Ya, walaupun isteri itu bekerja. Jadi pengorbanan-pengorbanan yang isteri lakukan inilah yang akhirnya bila berlaku bercerai, itulah yang dikatakan wa matti'uhunna. Berikanlah mut'ah kepada isteri-isteri kamu tadi. Ya. Nanti kita ada kesempatan lain kita boleh bicarakanlah perkara ini lebih lanjut, tapi yang saya nak kembalikan semula bahawa dalam kehidupan berumah tangga, dalam hadis Nabi yang sebutkan tadi, Allah merahmati suami, merahmati isteri, adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, sama-sama bantu-membantu dalam perkara kebaikan dan juga takwa. Suami dan isteri. Insya-Allah dengan peranan sedemikianlah barulah Allah akan berikan sakinah pada suami itu, pada isteri itu, barulah rumah tangganya ada kasih sayang, mawaddah dan juga rahmah. Ya? Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti di sini. Insya-Allah kita sambung seterusnya pada minggu-minggu berikut. Terima kasih kepada para jemaah sekalian. Mohon maaf atas kesilapan, kesalahan dan kekurangan yang ada. Kita baca doa ringkas dan kita akhiri dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.